Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Akhirnya Menteri Keuangan 2 hari ini membuat kemunculan sulung untuk memberikan jawapan isu yang selalu ditunggang terbalikan oleh PAS dan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Hakikatnya betapa banyaknya masalah yang telah diselesaikan oleh kerajaan hari ini tapi tidak pernah pun disentuh atau diperkatakan oleh pihak pembangkang, antaranya seperti pengangguran, inflasi, menstabilkan harga ayam, telur, stok ayam, beras semua ada di pasaran, dan banyak lagi lah sahabat-sahabat semua sebenarnya yang pelaburan antara yang terbesar juga dalam sejarah kita, 329,5 bilion. Namun apa yang mereka tunggang adalah isu ringgit, sahabat-sahabat semua. Ketika kerajaan Perikatan Nasional PAS dan bersatu menjadi kerajaan, isu ringgit ini juga sebenarnya tidak pernah pun diselesaikan oleh mereka, sehingga mereka jatuh dan butuhkan kerajaan, dan kerajaan inilah yang menanggung segala kegagalan yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Jadi sahabat semua, saya mau kita mendengar isu berkaitan dengan nilai ringgit ini yang diberikan jawaban oleh Menteri Keuangan kedua di dalam negara kita. Jadi mari kita tonton bersama sahabat-sahabat semua soalan daripada kerajaan dan juga soalan daripada pemimpin ataupun ahli parlimen PAS. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Terima kasih Ketua. Haji Ketua soalan nombor 3, Bagan minta Yang Berhormat Menteri Kewangan menyatakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai mata wang ringgit yang tidak mencerminkan petunjuk prestasi ekonomi negara, yang menggalakkan nyatakan kesan negatif serta apakah langkah-langkah kewangan yang boleh diambil oleh Bank Negara untuk menghindar ringgit terus susut nilai. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Bagan, pergerakan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor dan kejatuhan nilai ringgit yang dialami dalam tempoh terdekat ini sebahagian besarnya didorong oleh pengukuhan dolar Amerika dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China. Faktor ini turut memberi kesan kepada mata wang serantau lain-lain. Setakat 28 Februari 2024, nilai ringgit telah menyusut 3.5% berbanding dengan dolar Amerika. Sejajar dengan mata wang serantau seperti Yen Jepun yang menyusut 6.3%, Baht Thailand yang menyusut 4.7% dan Won Korea 3.3%. Sejak Mac 2022, Bank Pusat Amerika telah menaikkan kadar faedah sebanyak 525 mata asas, iaitu julatnya telah naik sehingga tahap 5.5%. Pada masa yang sama, kalau kita berbandingkan dengan Malaysia, OPR Malaysia hanya menaik sebanyak 125 mata ke tahap 3%. Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding dengan negara-negara lain boleh dikatakan sebab nilai utama ringgit menurun berbanding dengan negara-negara lain. Perbezaan ketara dalam kaedah faedah Amerika Syarikat iaitu sebanyak 250 mata ini contohnya mendorong pelabur asing untuk mengalih modal keluar dari pasaran domestik ke pasaran yang memberikan pulangan yang lebih tinggi. Kadar faedah OPR ditentukan oleh Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia bagi mendapat mandat domestik, iaitu kestabilan harga, pertumbuhan mampan dan bukan untuk sebarang matlamat mengubah kadar pertukaran ringgit. Sekiranya OPR dinaikkan untuk mengukuhkan ringgit, ekonomi negara akan terkesan serta pelbagai pihak terbeban dengan pinjaman perlu membayar kaedah faedah yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika seorang tu ada pinjaman sebanyak 200,000, ini akan bermakna kalau kita naikkan ke 6%, bermakna kenaikan untuk seorang tu akan naik 6,000 setahun. Beban ini akan menjadi satu beban yang agak besar untuk peminjam.
Pelbagai langkah segera telah pun diambil oleh kerajaan dan juga Bank Negara Malaysia dalam menangani kemerosotan ringgit. Langkah-langkah oleh Bank Negara termasuklah memastikan pasaran pertukaran asing di dalam negara kekal teratur serta mengekalkan kestabilan kewangan dan moneteri. Bank Negara akan terus memantau pasaran kewangan dan mengambil langkah perlu campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang berlebihan. Bank Negara juga memantau penukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat-syarikat pengekspor selain meneruskan usaha menggalakkan penggunaan mata wang tempatan untuk menyelesaikan ekspor bagi mengurangkan kebergantungan kepada pergerakan dolar Amerika. Yang berikutnya, izinkan saya mengambil masa lebih sikit kerana isu ini adalah isu yang banyak dibangkit. Bank Negara juga telah mempertingkatkan usaha-usaha untuk membendung pergerakan nilai ringgit yang berlebihan. Kementerian Kewangan dan Bank Negara telah mengambil tindakan bersepadu dan selaras bagi bawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang asing. Khususnya, kita memperkasakan lagi usaha bersama syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC dan GLC, bagi menggalakkan mereka membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Kerajaan juga mengawal pelaburan luar negara oleh syarikat swasta untuk mengurangkan tekanan kepada ringgit. Ini termasuklah menggalakkan mereka mengutamakan pelaburan domestik serta menangguhkan pelaburan luar negara terbaru. Pelaburan luar negara yang dilaksanakan juga perlu diuruskan secara berhemah, seperti melindungi nilai ataupun hedging dengan izin, pendedahan mata wang asing dan membawa balik hasil pelaburan luar negara bagi mengurangkan tekanan tinggi kepada ringgit. Dalam menangani isu nilai ringgit, semua pihak boleh memainkan peranan. Rakyat Malaysia digalakkan mengamalkan sikap Malaysia First sebagai pengguna harian. Ini termasuklah membeli barangan dan perkhidmatan domestik serta melabur dalam unit amanah atau pelaburan lindungan nilai ringgit domestik. Kempen melancong di dalam negeri dan membeli barang tempatan harus ditekankan lagi. Ini bukan sahaja menjimatkan wang, malah dapat meningkatkan prestasi ekonomi negara dan menyumbang kepada perkukuhan nilai ringgit. Asas ekonomi kukuh. Pertama, kerajaan yakin pertumbuhan ekonomi lebih kukuh pada tahun 2024 di antara 4 hingga 5% berbanding pertumbuhan ekonomi 3.7% tahun 2023. Perkukuhan pertumbuhan disokong unjuran terkini IMF menunjukkan perdagangan global akan bertingkat daripada 0.4% kepada 3.3% tahun ini. Kedua, kadar pengangguran telah turun kepada 3.3% suku tahun keempat tahun lalu, selaras dengan tahap sebelum krisis COVID-19. Ketiga, kadar inflasi menurun kepada 1.6% suku keempat 2023 dari 2% suku ketiga tahun yang sama, iaitu antara terendah di Asia. Keempat, ekspor telah menunjukkan pemulihan kukuh bulan Januari 2024, meningkat 8.7% selepas mengucuk selama 10 bulan sebelum ini. Kelima, prospek pelaburan yang sangat baik. Pada tahun 2023, pelaburan yang diluluskan mencapai 329.5 bilion, iaitu pencapaian tertinggi dalam sejarah. Usaha akan digandakan ke arah memudah carakan perniagaan ataupun ease of doing business dengan izin dan menyegerakan pelaksanaan pelaburan bagi memacu pertumbuhan tahun ini. Berdasar faktor-faktor yang tersebut, saya yakin ringgit akan menunjukkan prestasi lebih baik pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Silakan Bagan. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan atas jawapan yang lengkap
dan juga menyatakan komitmen bahawa Bank Negara sedia untuk campur tangan dalam pasaran tukaran wang asing kalau perlu untuk memastikan bahawa nilai ringgit adalah dapat dipertahankan pada tahap yang sewajarnya. Memandangkan petunjuk ekonomi negara mempamerkan prestasi yang baik, apakah nilai mata wang ringgit yang berpatutan atau fair value, dan bilakah ia akan dipulih ke tahap berpatutan itu? Sekiranya pasaran tukaran wang asing tidak mengambil kira prestasi ekonomi yang baik, apakah kemungkinan ringgit akan mencapai paras RM5 ke US dollar? Dan nyatakan langkah yang akan diambil oleh Bank Negara termasuk menggunakan reserve wang asing sebanyak 115 bilion US dollar. Adakah kerajaan bercarang atau bersetuju bahawa tidak perlu untuk menaikkan kadar faedah OPR, kawalan modal atau capital controls, dan juga tabatan ringgit atau ringgit peg, kerana ia tidak akan membantu untuk mengukuhkan nilai mata wang ringgit? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri yang betul. Untuk makluman yang berhormat bagan, Bank Negara sentiasa bersedia mengambil langkah-langkah campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan. Sebagai contoh, BNM akan menjual mata wang US dollar daripada reserve-nya untuk menyekat kelemahan ringgit yang berlebihan. Dan seperti saya katakan sebelum ni, Bank Negara telah berusaha bersama GLIC dengan GLC untuk bergerak bersama untuk memelihara kestabilan kewangan di dalam negara. Ini usaha bersama MOF dengan Bank Negara. Penting untuk kita ingat yang pelabur asing akan melihat kestabilan negara antara satu benda yang penting. Bukan saja daripada segi kestabilan politik, tapi juga untuk kestabilan mata wang, kestabilan ekonomi, kestabilan polisi, dasar-dasar yang kita ada untuk mereka percaya yang negara ini adalah negara yang boleh dilaburkan. Dengan ada Bank Negara dengan MOF bersama menstabilkan ringgit, ini menyenangkan lagi peniaga-peniaga untuk estimate apa yang dia kena manage dalam bisnes dia ada dengan izin. Kalau kita lihat daripada segi ada usaha-usaha yang kita ada, kita juga telah nampak tanda-tanda yang baik daripada segi ekonomi. Bursa telah pun meningkat selama sebanyak 7% tahun ini. Inilah petanda yang baik juga kerana dia menunjuk confidence yang ada daripada syarikat-syarikat yang ada dalam negara. Kalau kita lihat juga daripada segi penganalisa perbankan, mereka merasakan ringgit adalah mungkin di tahap yang antara 8 ke 10% lebih rendah daripada apa yang sepatutnya berada. Dengan data-data saya katakan sebelum ini, kita merasa ringgit akan terus mengukuh dan dijangka daripada analisa perbankan, ringgit akan mengukuh ke tahap RM4.50 sebelum hujung tahun ini. Jadi dengan itu saya rasa kita harus pasti yang usaha-usaha kerajaan itu telah berkesan dan kita tidak perlu menggunakan instrumen-instrumen seperti pegging ringgit dengan US dollar atau menutup pertukaran ringgit seperti yang kita adakan di zaman-zaman AFC dulu. Kerana kedudukan kewangan kerajaan dan negara kukuh, bukan seperti dulu. Terima kasih, Yang Doktor. Baik, saya jemput Tan Marloh. Okey, terima kasih Yang Dipertua. Temulah memerhatikan bahawa kerajaan begitu defensif untuk mempertahankan kejatuhan nilai ringgit. Seolah-olah kejatuhan tersebut tidak memberi kesan kepada rakyat. Hakikatnya, kejatuhan nilai ringgit memberi kesan yang amat besar. Mengambil kira 60% sumber makanan kita diimport dari luar negara. Begitu juga keperluan-keperluan pengguna yang berkaitan dengan barangan import. Soalan saya, adakah kerajaan melihat kejatuhan nilai ringgit menguntungkan negara dan disebut tadi tidak langsung melibatkan inflasi seolah-olah okey, ya. Jadi adakah kita lihat kerajaan terus sedia menerima kejatuhan nilai ringgit ini ataupun
apakah usaha-usaha untuk mempertahankan ataupun tadi disebut, apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk menggalakkan rakyat membeli barang buatan Malaysia? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh. Ya. Kerajaan sentiasa peka kepada isu-isu yang berkaitan dengan ringgit. Ya. Jadi kalau kita tengok usaha-usaha kerajaan telah meningkatkan lagi sumbangan yang diberi kepada mereka yang terkesan. Kita tengok tahun ni sumbangan tunai rahmah adalah antara yang paling tinggi daripada sebelum ni. Kita naikkan lagi dan kita luaskan lagi mereka yang boleh mendapat sumbangan tunai rahmah. Ini adalah satu usaha kerajaan agar mereka yang terkesan tidaklah terkesan dengan lebih teruk. Kedua, kalau kita tengok daripada segi penerangan saya tadi, saya telah pun menerangkan yang kita percaya yang ringgit akan mengukuh dalam tahun ini. Data-data yang kita ada telah menunjukkan yang pertumbuhan dalam ekonomi akan berada di tahap yang lebih elok pada tahun lalu. Jadi kita pasti yang tidak akan menjadi isu yang lebih teruk pada yang ada sekarang. Namun, bila ada perganjakan yang lebih, seperti saya katakan kepada YB Bagan tadi, ya, Bank Negara dan GLIC sedia masuk untuk memperkukuhkan ringgit. Jadi saya rasa dengan usaha-usaha kita ada macam ni, di mana kita tengok siapa yang perlu ditolong, kita tolong. Kita tengok usaha kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi, Malaysia akan dapat mengharungi cabaran yang ada dan menjadi lebih elok di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat. Tan Sri. Sekarang tamatlah sesi untuk Tan Sri. waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri Speaker. pada hari ini. Silakan, Sisha. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan dan juga keyakinan ya daripada Menteri Kewangan 2 kita yang menyatakan bahawa ringgit ini akan mengukuh ya untuk tahun ini. Ya, walaupun gagal dilakukan oleh ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan, PAS dan Bersatu menjadi kerajaan, hari ini mereka menunggang isu ini sahabat-sahabat semua. Ya, kononnya kerajaan ini gagal, kononnya Perdana Menteri gagal dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi penghalang ataupun menjadi penyebab kepada nilai ringgit ini ada dua perkara yang utama, yaitu dua negara besar yang bersaing di antara satu sama lain, yaitu antara China dan juga Amerika Serikat. Ya, dinyatakan Amerika Serikat menaikkan OPR mereka sehingga 5,5 sahabat-sahabat semua. Mereka sanggup untuk mengukuhkan nilai USD mereka menaikkan OPR. Sehingga, dan saya percaya ketika OPR itu dinaikkan, rakyat Amerika pastinya akan terbeban dengan jumlah-jumlah hutang karena bayaran juga akan meningkat. Dan begitu juga dengan negara China yang ketika ini ekonominya tidak menentu, menjadikan penyebab ya kepada kejatuhan nilai ringgit. Sebenarnya bukan negara kita sahaja sahabat-sahabat semua. Seluruh negara terkesan ya dengan perkara ini, dan ada negara-negara lain ya, negara-negara ASEAN turut menaikkan OPR mereka, tetapi tidak kepada negara kita. Karena apa? Karena jika kita menaikkan OPR itu, ya maka ia akan memberi kesan yang lebih lagi kepada rakyat, seperti mana contoh yang diberikan oleh Menteri Kewangan. Loan, jika seseorang rakyat Malaysia membuat loan sebanyak 200,000, maka kenaikan itu akan sampai kepada 6,000 tambahannya. Jadi tambahan 6,000 itu dibagi kepada 12 bulan, itulah bayaran yang akan dikenakan ataupun terpaksa dibayar jika menaikkan OPR seperti mana yang berlaku di Amerika Serikat, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kerajaan sanggup mengambil tindakan tidak populis ya dengan tidak menaikkan OPR demi untuk menjaga kebajikan rakyat. Tetapi apakah daya sahabat semua ya, walaun-walauntit ya, pemimpin-pemimpin daripada PAS dan Bersatu ini mungkin tidak faham dengan perkara ini, atau mereka faham tapi mereka tunggang isu ini untuk menunjukkan kononnya kerajaan hari ini gagal. Itu dia. Jadi itu sedikit ya pencerahan daripada saya dan pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, sekiranya Anda mau memberikan sebarang pandangan
Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekali lagi, yang berkata ini sahabat semua bukan orang politik tapi orang keprat. Ya, pastinya tahu dengan jawaban yang mereka berikan itu. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye.